graduan masuk ke Dewan. The graduate procession enters the hall. Perarakan akademik masuk ke Dewan. Majlis mohon berdiri. The academic procession enters the hall. Please rise. Perarakan besar dan naib Chancellor masuk ke Dewan. Majlis mohon terus berdiri. The main and vice chancellor's procession enter the hall. Please remain standing.
Universiti untuk semua. Sidang hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Please be seated. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Anwar Ali, Presiden dan Naib Chancellor Open University Malaysia, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli senat, dif-dif jemputan, para graduan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke sidang pertama Convocation ke-15. Kami merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan atas kehadiran semua bagi menyerikan lagi majlis yang bersejarah ini. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the 15th Convocation of Open University Malaysia. We wish to convey our heartfelt gratitude to you for gracing this morning's ceremony. To our esteemed overseas guests, thank you for being here with us. Bacaan doa. Dipersilakan Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad. We invite Associate Professor Dr. Muhammad Yusof Ahmad to recite the doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami ini perjumpaan yang penuh barakat serta dirahmati, dan jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terselamat daripada segala mara bahaya dan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, dipersilakan Naib Chancellor yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Anwar Ali untuk mengisytiharkan pembukaan Convocation ke-15. Opening of the 15th Convocation by the Vice Chancellor. Hadirin yang dihormati sekalian, tujuan sidang pertama Convocation ini adalah untuk menganugerahkan ijazah dan diploma serta mengisytiharkan senarai penerima hadiah buku universiti seperti yang diperakukan oleh ahli-ahli senat universiti. Pada Convocation ini terdapat seramai 2,129 graduan yang tersenarai di dalam buku Convocation. Pada sidang pertama pagi ini, seramai 878 graduan dalam 38 bidang pengajian akan menerima ijazah dan diploma masing-masing. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mengisytiharkan Convocation ke-15 Open University Malaysia dibuka. Dengan kuasa yang ada pada saya menganugerahkan ijazah kehormat, ijazah Doktor Falsafah, sarjana, diploma lepasan ijazah, sarjana muda, diploma lanjutan dan diploma seperti yang dinyatakan kepada graduan. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri Naib Chancellor. Thank you. Penganugerahan ijazah kehormat. Dipersilakan Naib Presiden Kanan yang berbahagia Profesor Dr. Mansur Fazil untuk menyampaikan ucap jasa. The conferment of honorary degree. We invite Senior Vice President yang berbahagia Profesor Dr. Mansur Fazil to deliver the citation.
Awang Abu Bakar bin Haji Apong. Yang berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong dilahirkan pada tahun 1948 di Kampung Setia Pahlawan, Kampung Air, Bandar Seri Begawan, negara Brunei Darussalam. Beliau mendapat pendidikan awal di beberapa sekolah rendah dan menengah di sekitar Bandar Seri Begawan sebelum melanjutkan pengajian di Universiti Malaya dalam bidang sastra, di mana beliau memperoleh ijazah sarjana muda sastra dengan kepujian pada tahun 1972. Kerjaya beliau bermula sejurus kemudian, di mana beliau bekerja sebagai seorang guru di Maktab Melayu Paduka Seri Begawan Sultan dan kemudiannya dilantik sebagai pengetua pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, beliau memperoleh diploma pendidikan daripada University of Singapore. Pada bulan September 1979, beliau melanjutkan pengajian di University of Lancaster, United Kingdom dan berjaya memperoleh ijazah sarjana sastra setahun kemudian. Selama beberapa tahun sekembalinya ke Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pehin memegang pelbagai jawatan termasuk pengarah pendidikan, Timbalan Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam dan Setiausaha Tetap Profesional dengan Kementerian Pelajaran. Yang Berhormat Pehin telah memegang portfolio sebagai Menteri Kesihatan dari tahun 2002 hingga 2005, Menteri Komunikasi pada tahun 2005 hingga 2010, sebelum dilantik ke jawatan sekarang sebagai Menteri Pendidikan pada Mei 2010. Sebagai seorang pendidik, Yang Berhormat Pehin telah memainkan peranan penting dalam membentuk lanskap pendidikan negeri Brunei Darussalam. Beliau telah memulakan inisiatif dan melaksanakan projek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan matematik yang memberi tumpuan terhadap latihan kepada guru-guru melalui metodologi action learning yang telah membawa kepada penubuhan Jabatan Pembangunan Kurikulum. Sebagai Setiausaha Majlis Pendidikan, Yang Berhormat Pehin juga terlibat dalam penubuhan Kolej Universiti, Pusat Pengajian Sains serta Pusat Tingkatan bagi tingkatan 6. Sepanjang tempoh perkhidmatan beliau sebagai pengarah pendidikan, Yang Berhormat Pehin telah memperkenalkan sistem pendidikan dui bahasa dari 3 aliran berdasarkan sistem pembelajaran yang sedia ada. Pada masa yang sama, beliau juga adalah pengerusi jawatan kuasa yang bertanggungjawab dalam mewujudkan Universiti Brunei Darussalam ataupun UBD. Di bawah kepimpinan beliau, UBD telah berjaya ditubuhkan pada tahun 1985 dengan mengambil masa kurang dari setahun. Sebagai Naib Chancellor, Yang Berhormat Pehin bertanggungjawab bagi pembinaan kampus tetap UBD yang dilengkapi infrastruktur ICT serta penubuhan beberapa fakulti lain termasuk Fakulti Pendidikan dan Fakulti Pengajian Islam. Bagi memastikan UBD menjadi sebuah pusat yang cemerlang dalam pembelajaran, penyelidikan dan kerja-kerja sosial, Yang Berhormat Pehin begitu aktif dalam mempromosikan UBD melalui rangkaian Universiti ASEAN AUN, Persatuan Institusi Pengajian Tinggi Asia Tenggara ASAHIL dan Pertubuhan Pendidikan Menteri-Menteri Pelajaran Asia Tenggara, Pusat Pengajian Tinggi Serantau dan Pembangunan Simeo Raihatz. Yang Berhormat Pehin memainkan peranan penting dalam mewujudkan jalinan kerjasama dengan beberapa universiti awam di Malaysia, termasuklah USM, UKM, UTM, UPM dan UUM.
Kerjasama ini termasuklah dengan perkongsian program sarjana muda dan siswazah serta pertukaran staf akademik dan sokongan. Pada tahun 2011, kerjasama tersebut telah diperkukuhkan lagi dengan usaha sama di antara Kementerian Pendidikan Brunei dengan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Satu lagi usaha yang sama telah dijalinkan melalui kumpulan kerja bersama yang melibatkan pegawai-pegawai kanan dari kedua-dua negara untuk membangunkan program perkongsian amalan terbaik di kalangan sekolah-sekolah dan pertukaran guru pelajar. Selain pengalaman kerja yang cemerlang, Yang Berhormat Pehin turut menyumbang dalam bidang penulisan sastra, di mana hasil penulisannya dibentangkan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, terutamanya dalam bidang bahasa Melayu. Yang Berhormat Pehin juga amat aktif dalam kerja-kerja kemasyarakatan, selaras dengan tugas beliau sebagai pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang bertanggungjawab untuk mewujudkan pelbagai projek komuniti bagi penduduk Brunei. Antara fokus utama projek yang dijalankan adalah penekanan terhadap pendidikan kepada golongan yang kurang bernasib baik, selaras dengan prinsip Yang Berhormat Pehin bahawa pendidikan yang berkesan mampu memperkasakan ekonomi sesuatu masyarakat. Yayasan ini bukan sahaja memberi geran kajian kepada para cendekiawan yang layak, malah pada tahun 1998, yayasan ini juga telah membantu dalam pembinaan pusat penjagaan kanak-kanak yang kini sedang dijalankan oleh guru-guru yang berkelayakan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Pada tahun 2000, yayasan ini telah menubuhkan sebuah sekolah rendah, diikuti pula dengan pembinaan sekolah menengah pada tahun 2005. Pada hari ini, sekolah-sekolah yang diuruskan oleh yayasan tersebut telah dianggap sebagai antara sekolah-sekolah swasta yang paling cemerlang di Brunei. Hasil perkahwinan dengan Yang Berbahagia Datin Paduka Hajah Jahrah Muhammad, Yang Berhormat Pehin telah dikurniakan dengan 5 orang anak dan kesemuanya adalah pakar dalam bidang masing-masing. Atas pencapaian yang begitu cemerlang, beliau telah menerima pelbagai anugerah, termasuk anugerah tertinggi Soka dari Jepun, anugerah kehormat Doktor Pendidikan dari Universiti Malaya, anugerah kehormat Doktor Persuratan dari UBD, dan anugerah Lee Kuan Yew Fellowship. Seorang yang serius dan beriltizam serta mengutamakan kesempurnaan dalam sesuatu pekerjaan, Yang Berhormat Pehin berpegang kepada kata-kata Benjamin Franklin yang membawa maksud, jangan menangguh sesuatu urusan sehingga esok atas apa yang boleh dilakukan pada hari ini. Ini merupakan prinsip kejayaan beliau. Setelah mengambil kira sumbangan besar Yang Berhormat Pehin dalam pembangunan sosial, ekonomi dan budaya negara Brunei Darussalam, maka dengan ini Senat Open University Malaysia menganugerahkan kepada beliau ijazah kehormat Doktor Pendidikan. Yang Berbahagia Tan Sri Presiden, Naib Chancellor, mohon izin untuk menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Pendidikan kepada Awang Abu Bakar bin Haji Apong. Dengan kuasa yang ada pada saya menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Pendidikan kepada Awang Abu Bakar bin Haji Apong.
Tahniah yang berhormat Bihin Orang Kaya Seri Kerdana Datuk Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong. Dengan hormatnya, dipersilakan Yang Berhormat Pehin untuk menyampaikan ucapan balas. Congratulations Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerdana Datuk Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong. May we invite you to deliver the acceptance speech. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Tan Sri Anwar Ali, Presiden Naib Chancellor Open University Malaysia, ahli-ahli lembaga pengarah dan Senat, Presiden, Naib Chancellor, Rektor dan Ketua Eksekutif Institusi Pengajian Tinggi, pengurusan dan kekitangan universiti, para graduan dan keluarga, serta puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga kita dapat hadir di Majlis Convocation ke-15 Open University Malaysia pada pagi ini. Saya sekali lagi bersyukur dan merasa amat terharu di atas penganugerahan ijazah kehormat Doktor Pendidikan ini. Sesungguhnya penganugerahan ini mencerminkan suatu pengiktirafan OUM kepada pencapaian Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam di mana saya turut menumpang untuk membuat sumbangan. Oleh yang demikian, saya sukacita mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Presiden, Senat dan Barisan Kepimpinan OUM kerana sudi memilih saya untuk anugerah ini. Bila melangkah keluar dari universiti lebih 40 tahun yang lalu, saya memilih pendidikan sebagai kerja saya. Hampir separuh dari tempoh kerja saya adalah di arena pendidikan dan sebagiannya lagi di sektor awam. Saya gembira dapat berpeluang lagi berkhidmat di bidang pendidikan sejak 3 tahun lalu apabila diamanahkan untuk menerjui Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam. Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Landscape pendidikan sudah banyak bertukar wajah dibanding 4 dekad yang lalu, khususnya prasarana pendidikan. Akan tetapi isu dan masalah pengajaran dan pembelajaran tetap masih belum banyak berubah. Jurang pencapaian pendidikan bertambah luas. Literasi dan numeracy masih merupakan isu utama di kebanyakan negara. Dengan komitmen yang tinggi, alhamdulillah, negara-negara ASEAN pada keseluruhannya telah dapat mencapai prestasi yang baik dalam pendidikan. Dengan tahap akses kepada pendidikan rendah yang melimpasi 90%, rantau ini sudah mencapai sebagian besar matlamat Education for All, EFA, dan memenuhi kriteria Millennium Development Goals. Akan tetapi, dunia masih menghadapi masalah yang sama. Seorang dari 5 orang dewasa atau 774 juta masih kekurangan kemahiran literasi. 75 juta kanak-kanak masih belum bersekolah. Dan 200 juta lagi kanak-kanak tidak menamatkan pendidikan rendah. Dunia masih menyaksikan pergolakan politik dan sosial yang melanda beberapa negara, termasuk negara-negara Islam. Tentu saja ramai lagi kanak-kanak yang terbantut persekolahannya. Inilah menjadi agenda utama pertubuhan antarabangsa seperti UNESCO, ISISCO dan lain-lain untuk mengatasi masalah ini dan merapatkan jurang akses kepada pendidikan. Dalam masa yang sama, kita terus berhadapan dengan perubahan-perubahan dan cabaran yang dibawa oleh globalisasi, cabaran dari kederasan arus kemajuan dan perubahan teknologi infokomunikasi, serta berhadapan dengan keadaan dunia yang tidak menentu dan tidak dapat dijangkakan. Kita berhadapan dengan abad ke-21 dan akan menyediakan generasi yang akan hidup dalam abad yang susah untuk diramalkan. Sekian lama kita telah berusaha untuk mencari apakah bentuk pendidikan untuk abad 21. Kita berusaha mengenal pasti apakah kurikulum yang perlu disediakan, apakah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai sebagai persediaan pelajar-pelajar
menghadapi abad perubahan ini. Kerajaan dan agensi pendidikan menyuarakan dan menekankan abad ke-21 seharusnya memperkembangkan potensi kanak-kanak untuk menguasai kemahiran kreatif, inovatif, bekerja sebagai satu pasukan, memahami budaya orang lain dan berkomunikasi dengan berkesan serta mempunyai kemahiran keusahawanan atau entrepreneurship. Abad ke-21 dipacu oleh ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan, pertukaran maklumat yang pantas dan kederasan arus teknologi komunikasi yang menghendaki sistem pendidikan baru di seluruh dunia. Di abad ke-21, pendidikan mesti memfokus untuk membentuk kanak-kanak secara menyeluruh dari segi moral, intelektual, fizikal, sosial dan estetik. Pelajar perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran baru bagi memastikan survival dan kejayaan selaku individu, anggota masyarakat dan rakyat sebuah negara. Semua ini memaksa kita untuk mula meneliti semula sistem pendidikan. Tidak saja negara membangun, tetapi negara maju juga membuat penilaian semula sistem pendidikan masing-masing sama ada relevan untuk memenuhi keperluan menyediakan generasi masa depan. Amerika Syarikat di bawah Presiden Barack Obama telah melancarkan Blueprint for Reform 2010 untuk menilai semula sistem pendidikannya apabila negara tersebut jatuh ke tangga 23 dalam PISA. Presiden Obama menggariskan strategi, our goal must be to have a great teacher in every classroom and a great principal in every school, dan tidak ada seorang kanak-kanak terpinggir. Langkah yang sama juga dilaksanakan oleh Australia bagi merentasi peringkat wilayah dan federal. Dalam usaha kita untuk meningkatkan kualiti pendidikan, guru dikenal pasti sebagai satu malah faktor utama yang memainkan peranan penting. Guru yang memiliki bukan saja pengetahuan, tetapi kemahiran untuk menyediakan suasana pembelajaran yang menumpukan kepada pelajar, student-centered, mendorong pelajar yang berpotensi tinggi sambil tidak mengabaikan pelajar yang memerlukan bimbingan dan intervensi. Kita memerlukan guru yang passionate, yang dapat mewujudkan pembelajaran, yang menyuburkan daya kreatif, inovatif, komunikasi, boleh menyelesaikan masalah dan bekerja secara kumpulan. Inilah dapatan dari penyelidikan. Inilah rumusan dan pandangan pakar pendidikan. Kualiti guru inilah yang dapat membawa negara seperti Finland, Korea dan Singapura mencapai tahap kualiti pendidikan yang tinggi dalam PISA dan TIMSS. Inilah yang menjadi suatu cabaran yang besar dihadapi oleh kebanyakan negara. Bagaimana untuk meningkatkan lagi prestasi dan menjamin bahawa guru-guru akan dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Dalam hubungan ini, apa yang sangat menarik ialah wujudnya penglibatan sektor dan agensi lain yang melibatkan diri untuk sama-sama berusaha bagi membangun dan memajukan sektor pendidikan. Kita saksikan penglibatan serius selama ini Microsoft, Samsung, Apple, Cisco dan beberapa syarikat ICT yang cuba menyelaraskan aplikasi mereka dengan pendidikan. Kita melihat penglibatan serius syarikat multinasional dan industri yang melabur langsung untuk memajukan pendidikan. Semua ingin memastikan bahawa proses pendidikan akan dapat melahirkan tenaga manusia yang relevan dan selaras dengan keperluan masa depan. Pada khidmat saya, inilah faktor yang mendorong beberapa buah negara dan serius meneliti semula sistem pendidikan negara masing-masing. Pendidikan adalah pemangkin ekonomi. Dalam dunia globalisasi yang berasaskan ilmu pengetahuan, rakyat yang berilmu menjadi aset memacu kemajuan ekonomi. Yang demikian, kita perlu memperkembangkan setiap potensi individu. Malaysia telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 beberapa bulan yang lalu, yang merupakan satu rumusan menggarap pemikiran semua yang berkaitan dengan pendidikan menjadi tunjang kepada transformasi negara. Brunei Darussalam telah melaksanakan sistem pendidikan abad 21 atau SPN 21 sebagai lanjutan kepada dasar pendidikan Dewibahasa yang memperkasa kemahiran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dari peringkat rendah, yang juga berhasrat membawa haluan bagi memfokus
kepada pendidikan berpusat kepada pelajar, memberi pelbagai laluan, multiple pathways, pendidikan menengah dan reformasi pendidikan teknik. Sebenarnya inilah juga fokus rakan-rakan saya di negara CMU. Semasa saya berkesempatan melakukan lawatan ke semua negara-negara CMU dalam kapasiti saya selaku Presiden SAMEC bagi tempoh 2 tahun lalu, dari bulan Mei 2011 hingga April 2013. Malah bagi beberapa negara, bukan saja kualiti guru yang dihadapi, tetapi bilangan guru yang dapat dibekalkan setiap tahun bagi mengimbangi pertambahan pelajar menjadi salah satu cabaran. Bagaimanakah kita dapat melahirkan guru berkualiti? Seorang pendidik mesti mempunyai kecenderungan dan minat mendalam atau passion terhadap profesion guru atau pendidik. Kerja guru bukan semata-mata lihat sebagai makan gaji atau sumber menyara hidup saja. Karena itu dalam masyarakat kita di rantau ini, guru yang mengajar Al-Quran di masa lampau tidak mengharap kepada imbuhan keuangan atau kebendaan, tetapi semata-mata kerana beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru setengah abad lalu, walaupun tidak mempunyai kelulusan ijazah, tetapi sanggup merentas sungai, hutan dan belukar semata-mata untuk mendidik. Karena itu sekarang kita melihat modaliti seperti Teach America First atau Teach First, satu skim memberi peluang kepada mereka yang ingin menjadi pendidik selepas graduate. Di United Kingdom, 6 orang memohon bagi satu tempat di Teach First. Ini berkait rapat dengan sikap atau attitude. Sebagai seorang Islam, attitude akan lebih berkesan lagi jika disertai dengan accountability. Bukan saja accountable kepada ketua, tetapi paling mustahak accountable kepada Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang pekerja yang jujur dan amanah, penuh iltizam dan dedikasi. Semua orang boleh mengajar, tetapi semua orang boleh menjadi pendidik. Kualiti pendidik bergantung juga kepada kualiti pendidikan mereka. Beberapa negara memilih gurunya dari kalangan 10% dari kohort pelajar cemerlang. Jika pelajar perlu dilengkapi dengan kemahiran abad ke-21, para pendidik sendiri mesti menguasai kemahiran abad ke-21 untuk menjelmakan diri mereka sebagai pendidik yang kreatif, inovatif, berupaya menghadapi perubahan yang tidak diduga dan dijangkakan, bekerja sebagai satu pasukan, serta berkomunikasi dengan berkesan. Pendidikan masa ini perlu menyediakan pelajar menghadapi kederasan arus perubahan berbanding sebelumnya. Pendidikan masa ini perlu menyediakan pelajar dengan pekerjaan yang belum lagi diwujudkan. Pendidikan masa ini perlu menyediakan pelajar menggunakan teknologi yang belum lagi dicipta. Pendidikan masa ini perlu menyediakan pelajar kemahiran untuk menyelesaikan masalah yang tidak diketahui akan terjadi. Begitulah rumit dan kompleksnya masa depan yang mampu kita lukiskan. Semua ini memaksa pendidik dan mereka yang terlibat melipatkan gerakan usaha ke arah meningkatkan kualiti pendidikan guru. Asas kepada seorang pendidik ialah memiliki sikap atau attitude, pengetahuan, knowledge dan kemahiran, skills yang perlu terus dipupuk dan diperkembangkan sebagai landasan menuju pembudayaan pendidikan sepanjang hayat. Di sinilah pada khidmat saya, peranan dan sumbangan OYOIM berfungsi sebagai wacana bagi para pendidik melengkapkan diri dari segi perkembangan ikhtisas menjadi modal pendidik terulung dan cemerlang. Kerana semua mengakui tidak ada sistem pendidikan menjadi lebih baik dari guru atau pendidiknya. Akhirnya, saya ungkapkan sebuah pantun. Pulau Labuan tidak berbukit, kapal sarat membawa degangan, budi tuan bukan sedikit, sepanjang hayat jadi kenangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penganugerahan ijazah-ijazah Dr. Falsafah, Sarjana dan Diploma Lepasan Ijazah. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Naib Chancellor dan Pemangku Dekan Pusat Pengajian Siswazah Profesor Madya Dr. Lim Tik Meng. Thank you. The conferment of doctoral and master degrees as well as postgraduate diploma. We invite
Tan Sri Vice Chancellor and Acting Dean, Center for Graduate Studies, Associate Professor Dr. Lim Teck Meng. Ijazah Dr. Falsafah Pendidikan. Rohani binti Arsyad. Ijazah Dr. Falsafah Pentakbiran Perniagaan. Minaksi Satamai Alagi Sundara. Tajul Arifin bin Muhammad Idris. Sarjana Kejururawatan. Chan Gu Lang. Chan Nguk Lang. Hamidah binti Abdul Jabbar. Intira, daughter of Purusottaman. Kalarani, anak perempuan Chandra Gwindan. Khatijah binti K. Muditi. Kok Ying Fern. Koshila Ramuni. Muslimah binti Haji Johari. Nora binti Jarai. Teo Kiagi. Zaitun Abdul Malik. Sarjana Pendidikan. Badariah Muda. Christina B. Yu Ming. Christina Samuel. Chuan Yap Fong. Yvonne Juliana Jayanti. Kanagaraja, anak lelaki Rarujana. Ku Xiao Hui. Mala, anak perempuan Mahalingam. Eng Ching Yi. S. Jayanti, anak perempuan Sanasi. Shana, anak perempuan Satyanandam. Su Mi Yu. Tan Yi Yun. Wong Kim Eng. Zamri bin Basumi. Abdul Rahman bin Idris.
Adanah binti Abdullah. Agnes Jacqueline Talbot. Ahmad Rizwan bin Ahmad. Aini binti Kamaruddin. Aisyah binti Burhan. Ambiga TV anak perempuan Muniandi. Amirta Valley, daughter of Sanggili. Amir Sharifuddin bin Abdul Majid. Anuratah anak perempuan Yana Sagaran. Atar anak Mono. Azmila binti Mustafa. Bong Yit Jin. Brenda Bangi Jin. Chin Loi Ching. Chong ZT Elias Chong Yi Hua. Chu Yuet Wei. Gomati anak perempuan Sangkaran. Ijazah sarjana pentadbiran perniagaan. Ahmad Sazwan bin Razali lulus dengan cemerlang. Alexander Agustin Drews lulus dengan cemerlang. Gan Kian Yao lulus dengan cemerlang. Goh Kian Hien lulus dengan cemerlang. Hafinas Hasnianti binti Hasan lulus dengan cemerlang. Jarina Begam binti Abdul Jalil lulus dengan cemerlang. Kelvin Lim Ming Yam lulus dengan cemerlang. Chu Chin Seng lulus dengan cemerlang. Lim Chui Wan lulus dengan cemerlang. Naziri bin Yusuf lulus dengan cemerlang. Pang Sin Woi lulus dengan cemerlang. Bruno anak Abu. Dayang Farida binti Besar. Dayang Libah Abang Osman. Majlis diteruskan dengan persembahan choir. Hadirin dimohon terus berada di tempat duduk. Presentation by the choir. Hasrat hati
Diploma Penjagaan Kecemasan Pra-Hospital. Cheng Lip Yi. Ho Hi Oi. Lam Pui Ho. Dan yang akhir sekali, Mohana Dasan, anak lelaki Virya. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, disebabkan masalah teknikal yang telah berlaku di awal acara tadi, majlis ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan penerima ijazah sarjana pendidikan yang lulus dengan cemerlang. Announcing the recipients of Master of Education pass with distinction. Badariah binti muda, Christina Bek Yu Ming, Christina Samuel, Chuan Yap Fong, Yvonne Juliana Jayanti, Jayanti anak perempuan K. Madhavan, Kanagaraja anak lelaki Raru Janai, Ho Xiao Hui, Mala anak perempuan Mahalingam, Eng Ching Yi, S. Jayanti anak perempuan Sanasi, Shana anak perempuan Sati Yanandam, Su Mei Yu, Tan Yi Yun Angeline, Tiong Ik Ing, Wong Kim Eng, dan Zamri bin Basumi. Tahniah kepada para penerima. Congratulations. Pengumuman penerima anugerah Chancellor, hadiah buku universiti dan SEMKA Award. Dipersilakan Naib Presiden Kanan yang berbahagia Profesor Dr. Mansur Fazil. The announcement of the recipient of Chancellor's Award, University Book Prize and SEMKA Award. We would like to invite Senior Vice President Professor Dr. Mansur Fazil. Yang berbahagia Tan Sri Naib Chancellor, dimaklumkan bahawa pada convocation kali ini, seorang graduan telah dipilih sebagai penerima anugerah Chancellor. Graduan ini bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah banyak menyumbang kepada masyarakat serta penglibatan aktif di dalam co-curriculum. Dengan ini, saya mohon Naib Chancellor untuk menyampaikan anugerah Chancellor kepada Encik Musa bin Muhammad Nur, graduan Sarjana Kaunseling. Seterusnya, saya mohon izin Naib Chancellor untuk mengemukakan senarai penerima hadiah buku universiti seperti di dalam buku program Convocation. Selain dari itu, dimaklumkan juga bahawa pihak Commonwealth Education Media Centre for Asia Award ataupun SEMKA yang beribu pejabat di New Delhi, India telah memutuskan untuk menganugerahkan anugerah SEMKA kepada graduan wanita yang cemerlang di dalam bidang teknologi maklumat.
Dengan ini, saya mohon Naib Chancellor untuk menyampaikan anugerah SEMKA kepada Puan Elamati, anak perempuan Ramasamy, graduan Sarjana Teknologi Maklumat. Tahniah kepada para penerima. Congratulations. Ucapan Wakil Graduan. Dipersilakan Dr. Kamala Veni Kanapati Pillay untuk menyampaikan ucapan. We invite Dr. Kamala Veni Kanapati Pillay to deliver her speech representing the graduates. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Anwar Ali, Presiden dan Naib Chancellor, dan isteri yang berbahagia Puan Sri Evelyn Anwar, yang berhormat Pahin Orang Kaya, Sri Kerana Datuk Sri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Pendidikan Brunei Darussalam, dan isteri yang berbahagia Datin Paduka Hajah Jahra binti Haji Muhammad, ahli-ahli lembaga, pengarah dan Senate University, Dr. Ahmad Anwar, Rector Villa College, Maldives, Dr. Q Tuan, Chairman of the Board of Trustees, HUTEC Vietnam, Dr. Nihal De Silva, Dean International Institute of Health Sciences, Sri Lanka. Div-div kehormat, warga Open University Malaysia, khasnya para pensyarah dan tutor yang dikasihi, rakan-rakan graduan dan keluarga, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kerana dapat berkumpul di majlis yang penuh bermakna sempena Convocation Open University Malaysia yang ke-15. Syabas kepada semua pihak dan seluruh warga kerja Open University Malaysia yang telah berusaha bersungguh-sungguh dalam merealisasikan majlis yang amat signifikan ini. Terima kasih dirakamkan juga kepada pihak universiti kerana memberi saya peluang untuk menyampaikan ucapan mewakili para graduan pada sidang pertama ini. Sekalung ucapan tahniah kepada para graduan yang berjaya menamatkan pengajian. Hari yang bersejarah ini tidak akan kesampaian tanpa sokongan jitu dari para pendidik, ibu bapa, sahabat handai dan keluarga yang tersayang. Bah kata pepatah, kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanah. Ladies and gentlemen, standing before you today, the words of Martin Luther King come to my mind. I have a dream. I have a dream. I'm sure that all of us dreamt of this day. When you walked onto the stage, you were indeed living out your dream. To my fellow graduates, I would like to say this: all dreams can come true if we have the courage to pursue them. Today is a day of recognition, an important milestone in our journey to seek knowledge. As we all know, success comes through personal sacrifices, perseverance, and dedication. I sincerely hope today will be an occasion that we remember proudly and fondly for the rest of our lives. Ladies and gentlemen, the world has changed, and today new knowledge is burgeoning at a rapid pace. In a highly competitive global market, what we learned 2 or 3 decades ago is just not enough for survival, let alone for success. It is critical to continue to learn, unlearn, and relearn many different things during the course of our lives. In short, we need to be lifelong learners if we aspire for greater success. Here, I would like to thank the Open University of Malaysia for creating and widening access to opportunities for learning to people from all walks of life, irrespective of age, color, nationality, and creed. Ladies and gentlemen,
The concept of Open University is probably one of the most significant innovations in higher education in this century. It threw open the ivory towers of higher education to the masses in both developed and developing countries. With the unprecedented development of ICT, Information Communication and Technology, open and distance learning has helped to increase opportunities for higher learning. With its flexible approaches, open and distance learning has changed the learning paradigm. We chose Open University Malaysia because we wanted to do the impossible. The hallmark of academic excellence is the high standard of teaching, an environment conducive to learning, and passion for excellence. These attributes can only be imbibed through dedication, discipline, and determination that the learners, educators, and the administration all bring together. Equipped with its superb online resources, Open University Malaysia has become a brand recognized all over the professional world for quality and excellence. Kudos to Open University Malaysia. Dear fellow graduates, as we set out to the next step of our journey, and as we cross many more milestones that mark our achievements, I am sure we will proudly recall the value of the opportunities that Open University Malaysia has given us and how these empowered us for success. I would like to share something by Ralph Waldo Emerson. What lies behind us and what lies before us are small matters compared to what lies within us. The end of education is character. It is pertinent that as Open University graduates, we strive for excellence. In an era where ethics and governance are taking center stage, our decision and actions should reflect a level of quality that not only inspires others and demonstrates leadership, but also brings greater good for the society at large. Once again, our deepest gratitude to everyone who has been with us in this journey, our families, friends, tutors, facilitators, sponsors, and everyone. You have been our pillars of strength. Thank you for sharing this moment with us. Ladies and gentlemen, let's give them a warm applause. I wish to thank the university's management for giving me this opportunity to deliver this speech on behalf of my fellow graduates. On behalf of the graduates, I would like to thank Yang Amat Berbahagia Tun Chancellor, Yang Berbahagia Tan Sri Pro Chancellor, Yang Berbahagia Tan Sri President, Board and Senate members, as well as management, lecturers, tutors, and the supporting staff. Akhir kata, kepada semua keluarga, ahli keluarga yang telah datang dari seluruh pelosok tanah air untuk sama-sama menyaksikan dan meraihkan hari yang amat bersejarah dan bermakna ini. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan. Semoga Open University Malaysia terus berjaya dalam mencapai matlamat untuk menjadi universiti pilihan semua lapisan masyarakat. Terima kasih dan salam sejahtera. Terima kasih. Ucapan Naib Chancellor dan seterusnya pengisytiharan penangguhan convocation. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Naib Chancellor. The Vice Chancellor's speech and the adjournment of the convocation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Sri Setia Haji Awang Abu Bakar Haji Apong, Menteri Pendidikan Brunei Darussalam, dan isteri yang berbahagia Datin Paduka Hajah Zahrah binti Haji Muhammad, ahli-ahli lembaga pengarah dan Senate University, our distinguished guests from overseas, Dr. Ahmad Anwar, Rector Villa College, Maldives, Dr. Q Tuan,
the Chairman of the Board of Trustees, Ho Chi Minh City Technology College, University, Vietnam, Dr. Nihal D. Silva, the Dean of International Institute of Health Sciences, Sri Lanka, Presiden, Naib Chancellor, Rektor, Ketua Eksekutif Institusi Pendidikan Tinggi, Dev-Dev Jemputan, pengurusan dan kaki tangan universiti, para graduan dan keluarga, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Para hadirin sekalian, selepas mendengar wakil pelajar kita, ini menunjukkan OUM itu sudah jauh ke depan. Dan saya rasa mungkin ucapan saya tak sampai level yang disampaikan oleh wakil pelajar tadi. Tahniah kepada beliau. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meraih para graduan di majlis Convocation ke-15 Open University Malaysia. Syabas kerana kepada graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian masing-masing. Semoga kejayaan menggenggam segulung ijazah ini menyemarakkan semangat saudara-saudari sekalian untuk meneroki kehidupan seterusnya dengan penuh keyakinan serta keazaman demi menjayakan segala usaha yang telah dan akan dilakukan. Di samping itu, saya amat mengharapkan para graduan semua dapat memanfaatkan ilmu yang telah diperolehi untuk kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara. Ilmu tidak berguna jika kita tak dapat praktikkan. Oleh itu, amalkanlah apa yang telah dipelajari selama ini. Di majlis yang amat bermakna ini, saya juga ingin mengucapkan sekalung tahniah kepada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerana Datuk Seri Setia Haji Awang Abu Bakar Haji Apong atas penganugerahan ijazah kehormat Doktor Pendidikan kepada beliau. To our overseas friends from Brunei, Vietnam, the Maldives, and Sri Lanka, we thank you for being here to share in the joy of our convocation ceremony. Your presence is a great honor to us, and we hope that our friendship and collaboration will be further strengthened. We also have overseas graduates from Finland and Mauritius with us today. Congratulations on your graduation. We hope that this will be a very memorable experience for you too. Para hadirin sekalian, izinkan saya berkongsi serba sedikit tentang universiti ini. Moto OUM seperti yang kita ketahui adalah universiti untuk semua. Ini bermakna kami ingin memberikan peluang pendidikan tinggi kepada semua orang tanpa mengira umur, latar belakang, kedudukan sosioekonomi dan tempat tinggal, sama ada di kota atau pendalaman, sama ada di negara kita ataupun di luar negara. Bahkan di majlis convocation ke-15 ini, graduan yang tertua ialah 82 tahun.
Dan seperti yang kita lihat tadi, terdapat juga graduan yang mempunyai masalah penglihatan. Tahniah kepada mereka juga. Sejak mula beroperasi pada tahun 2001, OUM telah menerima sambutan yang amat memberangsangkan daripada semua lapisan masyarakat negara kita. Kini lebih daripada 150,000 pelajar telah mengikuti pengajian di universiti ini. Kami telah berjaya melepasi sasaran pengambilan kumulatif sekurang-kurangnya 130,000 sahaja pelajar menjelang tahun 2015. Melihat kepada perkembangan pesat OUM ini, saya bersama warga universiti merasa amat bangga dengan penerimaan masyarakat, khususnya golongan pekerja, terhadap kaedah pembelajaran terbuka dan jarak jauh yang ditawarkan. Sesungguhnya, prestasi yang amat menggalakkan ini tidak boleh dicapai tanpa sokongan dan kerjasama daripada semua pihak, khususnya Kementerian Pendidikan dan Agensi Kelayakan Malaysia. Sebagai seorang yang berijazah, saudara-saudari dari golongan graduan mempunyai satu kedudukan yang istimewa di mata masyarakat. Daya fikiran serta kebolehan saudara-saudari untuk membuat keputusan adalah antara perkara yang akan dinilai oleh majikan atau rakan sekerja masing-masing. Perubahan positif dalam diri saudara-saudari adalah misi utama OUM. Asnya dari para ahli akademik yang telah mencurahkan segala ilmu kepada graduan semua. Pada saya, graduan yang unggul seharusnya memiliki kualiti bukan hanya dari segi pencapaian akademik yang cemerlang, tetapi juga pembinaan saksiah yang terpuji, yang merangkumi aspek pembangunan kerohanian, intelek, jasmani dan emosi. Kejayaan akademik sekadar diabadikan di atas lembaran kertas semata-mata, tetapi usaha saudara-saudari harus dilaksanakan secara berterusan dengan penuh keikhlasan. Saudara-saudari perlu menyumbang kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara kita. Soal integriti pula tidak mengenal pangkat atau kelayakan. Ijazah yang dibawa pada hari ini tidak bernilai sekiranya soal integriti diketepikan dalam urusan seharian saudara-saudari. Begitu juga profesionalisme, yakni taat serta patuh dalam bidang ilmu yang kita ikuti. Convocation ini tidak membawa makna bahawa usaha menimba ilmu berhenti di sini sahaja. Sebaliknya, anggaplah pembelajaran sebagai satu proses sepanjang hayat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran saudara-saudari. Kalau berpeluang, saya berharap saudara-saudari akan kembali ke OUM untuk memperoleh kelayakan yang lebih tinggi. Para hadirin yang saya hormati sekalian, OUM menyediakan pusat pembelajaran di serata negara yang membolehkan pelajar memilih pusat yang paling dekat dengan tempat kediaman mereka. Untuk memberikan lebih keselesaan kepada pelajar, pihak universiti telah menyediakan 36 pusat pembelajaran yang mempunyai kemudahan yang terbaik dan terkini di seluruh negara. Pusat pembelajaran bangunan sendiri yang terbaru terletak di Alor Star
yang telah dilancarkan pada 7 hari bulan November lepas oleh Menteri Besar Kedah Yang Amat Berhormat Datuk Paduka Haji Mukris Tun Mahathir. Di peringkat antarabangsa pula, kami berasa bangga kerana melalui kerjasama institusi-institusi seberang laut, OUM telah berjaya menubuhkan pusat-pusat pembelajaran di Yemen, di Bahrain, Maldives, Ghana, Somalia, Zambia, Mauritius, Sri Lanka, Hungary dan Vietnam. Mungkin tahun depan lebih banyak lagi. Ini juga adalah satu kebanggaan untuk negara kita. Kerana bilangan pelajar di OUM di seberang laut telah pun mencecah 6,000 pelajar. Para graduan sekalian, pada hari ini sempurnalah sudah perjalanan saudara-saudari dalam menuntut ilmu. Buat seketika. Dengan sukacitanya, saya mengisytiharkan bahawa para graduan di convocation kali ini secara automatiknya adalah ahli alumni OUM. Saya berharap langkah graduan sekalian tidak terhenti di sini. Seperti saya nyatakan tadi, teruskanlah usaha dalam mencari ilmu pengetahuan yang berguna di samping menabur bakti sebagai ahli masyarakat yang berjasa demi pembangunan negara tercinta kita. Dengan ini, para hadirin sekalian, saya mengisytiharkan Majlis Convocation ke-15 ditangguhkan. Tahniah dan selamat maju jaya kepada semua graduan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negaraku dan perarakan keluar Dewan. Majlis mohon berdiri.